Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi dan Nabi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang demikian pengurusi surau Ar-Rahman, seterusnya jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan maya menonton pada malam ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah dapat kita meneruskan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala amalan kebajikan yang kita lakukan dan menempatkan kita di kalangan orang yang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita menyambung kuliah kita yang bertajuk tamak dan panjang angan-angan daripada kitab Tanbihul Ghafilin, ingatan kepada mereka yang lalai, di mana dalam kuliah yang lalu kita telah membincangkan tentang perbezaan antara angan-angan dan cita-cita, di mana angan-angan ini benda yang sangat jauh untuk dicapai, manakala cita-cita ini sesuatu yang boleh untuk dicapai walaupun dalam jangka masa yang panjang. Namun angan-angan ini bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan yang dilarang itu ialah panjang angan-angan. Angan-angan ni tak apa, masalahnya panjang angan-angan sehingga kita menghabiskan masa pada perkara yang kurang berfaedah, dan juga dalam usia yang dah kita bincangkan dulu, usia yang dah 80, 70, menaruh cita-cita yang sangat tinggi untuk nak buat bisnes, buka bisnes. Saya ni nak jadi jutawan, baru nak belajar guna Facebook, umur dah 73, masalahnya lah nak jadi jutawan online. Jadi inilah satu semangat yang baik, tetapi padankanlah dengan keadaan diri, dengan masa yang kita habiskan, supaya kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, dan akhirnya kita khawatir kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak patut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu berada di atas muka bumi ini bagaikan orang yang asing, ataupun orang yang singgah di jalanan. Maknanya bukanlah orang yang nak tinggal lama di satu-satu tempat, tapi dia singgah itu sebagai persinggahan. Kita berjalan nak pergi ke Kuantan, singgah R&R Temelloh, makan ikan patin. Yelah, makan ikan patin, bukanlah nak duduk sana. Disebut sebagai orang yang melalui jalan. Itulah umpama kita berada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita hidup di dunia ini,
saya pun duk terfikir tuan-tuan, fikir terbayang, dalam dunia ini kita akan hidup dalam tempoh beberapa masa. Ada yang 70, ada yang 80, jarang dah yang mencapai 90. Ada tapi jarang-jarang. Nak capai ke 70 tu pun payah. Tu payah. Kemudian dalam yang nak capai 70, 80 ni, kemudian mati. Mati itu akhirnya duduk di alam barzakh, dalam syurga. Alhamdulillah masuk syurga, selama-lamanya masuk dalam syurga. Pendek cerita, selama-lamanya masuk syurga. Berapa lama? Lama masanya, lama lah. Tak tahulah nak cerita lama tu banyak mana. Takkanlah nak masuk syurga sehari. Sehari di sisi Tuhan 1000 tahun kiraan kita. Duk juta tahun, tak tahulah nak bayangkan berapa lama masa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah tuan-tuan, kalaulah masuk syurga, alhamdulillah, dan itu yang kita nak harapkan dan kita nak kejar, nak dapatkan. Na'uzubillah, kalau duduk dalam neraka, duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya, satu benda yang saya tak tahulah nak bayangkan macam mana yang tersebut duduk dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya, tak ada kesudahan, selama-lamanya. Menandakan saya pun tuan-tuan tak ada suatu jawapan, tak ada suatu penjelasan yang disebut selama-lama tu macam mana. Kalau kat dunia ni kita daripada muda mungkin dah lama makin lama makin tua, makin kuat, akhirnya makin talarat. Turun usia dah 50, makin talarat. Saya pun dah beralih umur ni, dah 40 dah, mula dah turun 42, 43. Mata pun dah kurang sikit, dah kurang lah, taklah macam dulu. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau berada dalam dunia ini kita merasa tua lah, makin tua. Tapi di alam akhirat nanti dia tak ada tua-tua, tak ada muda-muda, selama-lamanya. Dalam syurga selama-lamanya, alhamdulillah lah, syukurlah dengan kita, itu yang kita harapkan. Tapi kalau duduk dalam neraka selama-lamanya, kita punya badan kita punya masuk dalam neraka, kemudian dalam masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hitam, jadi abu, elok balik. Kemudian dimasuk dalam neraka, kemudian dibakar, diseksa, hampir musnah, elok balik. Saya tak tahulah macam mana kan. Selama yang disebut selama-lamanya tu, saya pun tak ada suatu nak bayangkan orang yang tak tua-tua. Kita ni kelama makin tua, dulu kuat, dulu seronok lah kan. Makin lama makin kuat, makin kuat. Bila dah masuk 40 ke atas ni, makin lama makin tak kuat, masuk umur 20 sedap lah, makin lama makin kuat, makin lama makin duit banyak. Bila dah masuk 40 ni, badan makin lama makin kurang. Jadi itu kita kata suatu perkara yang disebutkan di sini, wa'udda nafsak min ahlil qubur, dan kamu hendaklah mengira diri kamu yang tergolong dari kalangan ahli kubur. Barulah apabila kita menganggap
diri kita sebagai ahli kubur, barulah akan hilang yang disebut sebagai tamak, yang disebut sebagai dengki, yang berebut-rebut dalam ekonomi, dalam politik, dalam dalam kehidupan, mendengki-dengki, kita mengutuk-ngutuk, mengapa-ngapa ni. Akhirnya kalau kita ingat tentang jangka masa yang panjang nanti yang akan dilalui oleh kita manusia, di situlah barulah akan menimbulkan rasa kesedaran. Sebab itulah dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kun fid dunya, jadilah kamu dalam dunia ini ka'annaka gharib, seperti mana orang yang asing. Orang yang asing, maknanya orang yang pendatang, yang bukanlah dia nak tinggal di situ dalam tempat yang lama, sebab dia akan berjalan. Wa'uda nafsak min ahli kubur, hendaklah kamu menganggap diri kamu sebagai daripada ahli kubur, barulah kita akan merasa hidup yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kan penjelasan tentang bagaimana kita akan hilang sifat tamak, sifat panjang angan-angan kalau kita ingat ke alam kubur. Mujahid berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, jika pada waktu pagi, maka jangan bayangkan dirimu sampai pagi esok. Jika pada waktu pagi, jangan bayangkan pada waktu esok. Dan gunakanlah masa hidup sebelum mati, dan masa sihat sebelum sakit, sebab engkau tidak mengetahui apakah namamu kelak di akhirat nanti. Tuan, agak-agak ramai tak di kalangan orang yang mati? Orang yang mati, dia sedar dia akan mati. Orang yang mati, tak kisahlah orang yang ada berjenama ke, orang yang ada pangkat ke, orang yang tak ada pangkat ke, orang biasa ke, orang luar biasa ke, sama ada dia orang baik ke, dia tu orang jahat ke, dia tu alim ulama ke, dia tu semua matilah ke. Doktor pakar, segala pakar pun mati. Tak ada orang yang tongkat dunia. Tak ada masalah lah, kan tak ada masalah pun, semua akan mati lah. Tapi adakah ramai di kalangan manusia yang sedar bahawa dia akan mati, ataupun dia mati dalam keadaan yang dia tak sedar, tiba-tiba mati? Ini yang sesuatu yang tak tahulah, mungkin ramai di kalangan manusia yang mati dalam keadaan terkejut tanpa ada suatu persediaan. Untunglah kalau orang dah tahu tarikh mati. Jadi kalau tahu tarikh mati, tak susah hati. Kalau tahu tarikh mati, tak makan dekat apa nama ni, dekat pagi lama, tak ada. Tak ada, sedih lah. Kalau tahu, tak tahu pun susah hati juga. Sebab kita akan datang bila-bila masa. Yang diziarahi sakit itu kadang-kadang lebih lama, lebih panjang umurnya daripada orang yang menziarahi. Orang yang menziarahi balik tiba-tiba accident, mati awal. Ataupun balik lepas tu kena serangan jantung, mati. Orang yang diziarahi itu kena COVID, panjang hidupnya, panjang pula umurnya, berbanding dengan orang yang menziarahi. Jadi masalahnya kita tak tahu, dan ramai yang kurang sedar tentang perkara ini. Dan kalaulah manusia tahu, sedar tentang saat kematian ini, maka hilanglah sifat tamaknya. Hilanglah sifat tamaknya, dan hilanglah sifat angan-angannya. Hilanglah sifat angan-angannya, nak makan apa lagi dalam hati. Jadi inilah yang ada dalam agama kita ini,
yang disebutkan tentang bagaimana menghilangkan rasa tamak, berebut-rebut apabila ingat kepada kematian. Abu Laith meriwayatkan, dia mengatakan bahawa Allah, sesiapa yang mengurangkan angan-angan, Allah akan memuliakannya dengan 4 kemuliaan. Siapa yang kurang angan-angan ni, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia 4 kemuliaan. Dikuatkan untuk taat, dikuatkan untuk amal kebajikan. Sebab apa? Sebab dia tak merasakan apa-apa yang diharapkan nanti. Yang diharapkan nanti ialah balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Quran, tuan, benda yang selalu yang akan disebutkan oleh manusia, yang akan disebutkan oleh manusia bila mati nanti ialah ya Allah, ya Tuhanku, kan, balikkan semula aku kat dunia. Qala rabbi rji'uni a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikkanlah aku kat dunia ini supaya aku dapat buat amal kebajikan yang telah aku tinggalkan. Mungkin saya pun akan menyebut begitu, mungkin tuan-tuan pun akan sebut begitu juga. Sebab kita tak maksimumkan kebaikan yang kita buat. Kita rasa banyaklah benda-benda yang kita tinggal dulu. Tak patut aku tinggal sembahyang jemaah, tak patut aku tak menderma, tak patutlah dulu aku lepas sembahyang bangun cabut je. Dulu dekat masjid dulu, kat surau dulu, aku tak buat perkara-perkara yang baik, kan. Ya qala rabbirji'uni, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kat mana? Taman Impian Putra. Taman Impian Putra. Jalan berapa? Jalan Pak Serumpati. Nombor berapa? Nombor 12. Mana ada Impian Putra, dah tak ada. Impian Putra pun dah tak ada. Kalla, jangan mimpi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu tak ada. Tak ada, tak akan berlaku. Dan Tuhan bagi tahu siap-siap dah. Siap-siap Tuhan dah bagi tahu. Akan berlaku. Manusia akan minta supaya dikembalikan di dunia ini supaya buat amalan yang dia telah tinggalkan. Apabila dia ingatkan tentang ayat-ayat yang seperti ini, lalu dia akan hilanglah. Tak adalah sifat tamak, tak adalah nak berebut-rebut, yang kacau bilau, sampai dalam politik kacau bilau, disebabkan oleh dia punya keinginan yang melampau-lampau, sehingga menyebabkan berlakunya pertembungan, kan, berlakunya persaingan tak sihat. Dalam politik memang ada persaingan, dalam perniagaan memang ada persaingan. Kalau berniaga tak ada bersaing, tak berniaga lah. Dalam politik pun sama juga. Tapi punya persaingan yang tak sihat, sampai berlakunya zalim, sampai berlakunya rasuah, sampai berlakunya khianat, sampai berlakunya itu yang nak bila diingatkan dengan agama, insya-Allah dia akan memandu untuk kita buat perkara yang baik. Orang yang mengurangkan angan-angannya, Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan 4 kemuliaan. Dikuatkan untuk ketaatan, dia akan kuat buat perkara yang baik. Sebab orang yang berasa akan mati tidak memikirkan apa yang dihadapinya dari kesukaran. Orang yang ingat mati ni, dia tak fikir apa, yang dipikir ialah apakah amalan yang aku telah tinggalkan, dan dia rajin untuk buat perkara-perkara yang taat. Yang kedua, berkurang kerisauannya, sebab dia berasa tidak lama akan mati. Tentang dunia-dunia ni dia tak risau sangat. Tak risau sangat sebab ialah benda akan tinggal. Yang dia akan fikirkan ialah tentang persiapan, tentang matinya, tentang mati. Jadi sebab itu kematian ini merupakan sesuatu yang benar-benar mengubat manusia sebenarnya. Benar-benar mengubat manusia. Bila disebut kematian ini, yang boleh untuk mengurangkan
yang boleh untuk melembutkan hati. Boleh melembutkan hati. Bukan kita tengok kematian ni sebagai satu perkara yang biasa, tetapi sesuatu yang melembutkan hati. Yang ketiga, redha dengan kehidupan yang sederhana. Orang yang kurang angan-angan ini, dia akan redha dengan kehidupan yang sederhana. Tak apalah dapat banyak ini. Berbahagia dengan apa yang ada. Berbahagia dengan apa yang ada. Terlalu mengejar ini, terutamanya dalam usia yang makin meningkat ni, 70, 80 nak bekerja lagi, dia khawatiri hilang dia punya sifat redha dengan pemberian Tuhan. Kalau dalam usia 20, 30 tu, ialah dalam usia untuk mengejar cita-cita, kan, nak kereta, nak rumah, nak apa, berusaha, ialah, kan. Tapi bila dah makin meningkat usia, kan, itu yang mungkin yang rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dan dia cuba berbahagia dengan apa yang dengan cara masing-masing. Kita bahagia dengan cara kita lah. Dengan cara kita begini, kerja saya ni begini, ada orang kerjanya begini, dengan cara bahagia dengan cara masing-masing. Kalau kita letak kaki kita di kasut orang lain, memang besar lah, ataupun tak muat. Kaki kita kecil, orang kaki besar, kasut dia besar, kita rasa tak cukup, kan, tambah lagi nak bagi besar kaki, mana boleh, kan. Jadi redha dengan kehidupan yang sederhana yang Tuhan berikan ini, kita merestui, kita menerima segala ketetapan, dan kita tidak cepat membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin menimbulkan rasa dengki itu. Jadi untuk persaingan dalam kehidupan ni okey, tak ada masalah. Tetapi kita khawatir apabila kita tidak menerima ketetapan dan ketentuan terhadap diri kita. Persaingan dalam hidup berlaku, persaingan tempat kerja, persaingan dalam politik, persaingan dalam perniagaan, memang berlaku lah, kan. Jadi apa yang dia dapat tu, dia kena terima. Dan apabila dia nak ikut orang lain nak pakai kereta Mercedes, nak pakai kereta Mercedes juga, orang lain nak pakai Volvo, dia pun nak Volvo juga. Orang lain nak ni, kalau dia ada kemampuan tu tak cerita, tapi dia tu dengan ni jauh sangat, yang menyebabkan dia khawatiri dia akan bekerja-kerja dengan perkara yang tak perlu. Yang keempat, Allah Ta'ala akan menerangkan hatinya. Dan orang yang akan menerangkan hati, maknanya akan melembutkan hati. Orang yang panjang angan-angan, keras hati. Apa keras hati ni? Maksudnya ialah orang yang bila diberikan peringatan, dia tak terasa apa-apa. Kematian berlaku, dia tak terasa apa-apa. Berlakunya musibah, dia tidak mengambil pengajaran. Dia mungkin tak berapa pandai nak semayang, dia buat tak kisah. Dia tak berapa pandai untuk nak baca Fatihah, dia pun tak kisah mana. Jadi ini yang kita sebut kurang ada kesedaran diri, yang menyebabkan dia tak kisah dengan benda-benda yang perlu, dan akhirnya dia mengambil berat tentang perkara-perkara yang tidak perlu. Dan terangnya hati itu berpunca dari 4 perkara. Macam mana orang terang hati? Orang yang lembut hati, orang lembut hati. Yang pertama, daripada perut yang lapar. Maknanya yang selalu puasa lah, yang selalu puasa. Yang bukanlah perut lapar ni miskin tak, kan. Di sini ialah boleh kita katakan orang yang selalu berpuasa. Yang kedua, sahabat dengan orang baik. Kita berkawan dengan orang yang baik di tempat ini, orang yang baik di tempat kita, bukan berkawan dengan orang yang tak berapa nak baik. Kita bukan nak tuduh orang tu tak baik, kan. Tapi kita berkawan dengan orang yang kita rasa boleh membimbing dan membantu untuk kita jadi baik. Jadi siapa yang
dianggap sebagai orang baik. Maknanya orang yang ke masjid, ke surau. Ustaz, kami ni yang tak nak pergi masjid ni confirm ahli neraka ke Ustaz? Kita taklah kata confirm ahli neraka, tak ada kita kata begitu kan. Jadi yang kita nak pilih di kalangan orang yang rajin ke masjid, surau. Orang pergi masjid, surau pun belum tentu. Yalah, memanglah belum tentu. Kita pun tak kata orang datang masjid, orang surau ni tentu masuk syurga, taklah tentu. Tapi kita berharaplah kan, berharaplah supaya kita jadi baik. Bukan apa, jangan jadi Tuhan yang menghukum manusia. Kamu jangan jadi Tuhan hukum manusia. Dia tak orang suruh macam itu. Jangan jadi tu, jangan jadi Tuhan. Bila ditegur, buat promosi barang dengan cara yang siapa tuan-tuan? Saya malah nak sebutlah online ni lah. Yang tengah buat perkara-perkara yang tak ketahuan, promosi barang dengan cara yang mengaibkan diri sendirilah kan. Jadi orang tegur, dia kata jangan jadi Tuhan, nak menghukumkan kesalahan orang, confirm masuk neraka ke tak. Iyalah kan, kita nampak orang melakukan perkara yang tak baik, kita tegurlah kan, supaya dia jadi baik. Bukan kita kata confirm kau masuk neraka. Confirm masuk neraka ni urusan Tuhan kan. Tapi kita tegur supaya pakak-pakak jadi baik. Jadi berkawan-berkawanlah dengan kawan yang boleh membimbing, mengingatkan kita jadi baik. Kalau kawan dengan kawan yang tak apa-apalah kita. Dan yang tiga ialah mengingati dosa-dosa yang lalu. Macam mana menerangkan hati, melembutkan hati ialah dengan cara mengingatkan kesalahan-kesalahan yang lalu, bukan dengan mengungkit kebaikan-kebaikan yang lalu. Kita sebut aku dulu ni begini, aku dulu begini kan. Dia rasa dia kuat, kita rasa kita ni lemah. Kita rasa kita lemah, dan akhirnya bila kita rasa lemah kan, baru kita akan merasa bertuhan. Orang yang akan merasa lemah diri, orang yang rasa bertuhan ini ialah orang yang mengaku kelemahan diri. Iblis dia tak ngaku kelemahan diri. Itu yang menyebabkan dia melanggar perintah Tuhan. Sebab dia rasa dia kuat dan hebat. Manusia-manusia yang tidak mengingati kelemahan diri, dia rasa dia kuat kan. Dan yang keempat ialah tidak panjang angan-angan. Macam mana nak menjadikan hati ni lembut? Ialah orang yang tidak panjang angan-angan, tak adalah nak cerita yang bukan-bukan, dan dia fikir apa yang ada di atas muka bumi ni, dan dia rasa dia boleh buat, bukan cerita benda-benda yang tak berfaedah. Sesiapa yang panjang angan-angannya, siapa yang panjang angan-angannya akan disiksa dengan 4 perkara. Benda ni tak disebutkan oleh Nabi, tapi ulama membuat analisis. Bila orang yang panjang angan-angan ni, dia malas nak buat benda baik, dia malas nak buat benda-benda amal kebajikan ni, dia malas, sebab dia fikir tentang dunia tu banyak sangat. Yang kedua, banyak kerisauan dengan dunia ni. Risau rumah, risau kereta, banyak risau yang nak ditinggalkan. Sebab dirinya lekat dengan dunia. Yang ketiga ialah rakus dalam mengumpulkan harta. Rakus mengumpulkan harta tu tak apa, kita kumpul harta untuk bekalan. Rakus dalam mengumpulkan, rakus ni ialah maksud yang negatif lah. Rakus dalam mengumpulkan harta. Dan yang keempat, keras hati. Keras hati. Orang yang panjang angan-angan, kalau kita masa malas nak buat perkara yang baik, bila last kita baca Quran, bila last kita selawat, bila last kita semayang berjamaah. Tadi dah berjamaah dah. Bila last kita memberikan sumbangan RM1 dulu kepada perkara-perkara yang baik. Kalau kita masa malas buat, berat nak buat baca Quran, berat kan, mungkinlah mungkin kita lalai, mungkin kita sibuk dengan benda-benda yang tak ketahuan,
dan kita panjang angan-angan yang kita ada. Yang kedua, risau dengan dunia. Risau angkat, risau ni, risau. Risau ni dikhuati mungkin kita ni leka dan panjang angan-angan. Yang ketiga lah rakus dalam mengumpulkan harta. Sibuk nak cari tamak dalam mengumpulkan harta. Dah ada tapi nak kumpul-kumpul sehingga meninggalkan kewajipan. Ini dah kita bincang dululah. Rakus dalam mengumpulkan harta. Cari projek, cari kan? Cari projek, cari apa, cari dalam internet, cari peluang-peluang tu cari. Tapi sampai meninggalkan wajib, tetapi meninggalkan keutamaan, itu yang disebut sebagai rakus dalam mengumpulkan harta. Dan yang keempat adalah keras hati. Keras hati ini apabila dia tidak dapat mengambil pengajaran dengan perkara-perkara yang baik. Dia tengok orang miskin, dia tak ada rasa nak derma, tak rasa nak bantu. Dia tengok masjid surau, dia tak ada rasa apa-apa. Dia tengok Quran, dia tak ada rasa apa ni, tak tahu. Dia tengok kematian, dia tak terasa kekurangan amalannya. Dia tengok majlis-majlis kebajikan, majlis pengajian, majlis apa, dia tak ada langsung terlintas untuk nak dengar sepatah dua. Itu antara yang kita sebut sebagai orang yang keras hatinya. Tengok Quran, tengok apa, dia tak terasa nak baca, dan dia tak terasa bahawa dia banyak yang tak tahu. Ini yang disebut sebagai keras hati. Keras hati. Seharusnya sebagai seorang Muslim selalu mengingatkan akan mati, kerana ia akan menyebabkan 6 perkara. Yang pertama, ilmu yang membawa kepada ke akhirat. Ingat kematian ini akan membawa kepada akhirat. Ingat mati. Ingat mati ni bukan kita sedih, tak. Ingat mati, yang pertama kita ingat kita akan dihisapkan. Kita akan dihisapkan. Yang kedua, ingat mati, kita ingat amalan kita yang sedikit. Amalan kita yang sedikit, sedangkan di akhirat nanti kita punya amalan kita sedikit ni dan takut tidak mencukupi, tak cukup. Dan memang tak cukup pun, kerana masuk syurga apa semua itulah dengan rahmat Allah Ta'ala. Ingat mati dah dengan ingat kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa yang kita buat. Ingat mati ialah ingat supaya kita menambahkan amalan dan menjauhkan dengan perkara-perkara yang tak ini. Ingat mati. Saya ingat tuan-tuan, ingatlah sahabat kita dulu yang namanya Cik Zainal arwah, duduk di Pak Serumpat. Pak Serumpat dekat rumah saya tu lah. Lorong Pak Serumpat tu dekat rumah saya. Nombor berapa saya tak ingat. Orang Negeri Sembilan. Rumah dia dekat kawasan rumah saya lah. Haji Zainal ke Haji ke tak, dia meninggal kat sini. Masa tu dia bawa kereta apa nama ni, dia terbabas dekat kawasan Gad tu. Sampai seingat saya tuan-tuan, 2-3 hari sebelum kematian dia tu, duduk di kawasan kursi merah. Kursi merah tu, duduk situ. Dia tersesak berdoa. Saya pun taklah nak perhati apa, tapi dia macam doa sungguh-sungguh lah hari tu. 2-3 hari mana sebelum tu lah kan. Sebelum tu saya pasal dia doa macam-macam doa lah. Apa doa tu saya tak pastilah, tapi saya nampak dia bersungguh. Orang pun dah balik semayang, maghrib ke kot. Dia duduk situ macam doa, lebih sikit daripada kita pun balik doa. Mungkin dia tahu dia nak mati dia kot. Allah Alam lah kan. Kalau tahu begitu, alhamdulillah lah. Duduk doa sungguh-sungguh, ya Tuhan gini. Saya nampak doa macam rasa macam nak bunyi suara menangis pun ada. Seingat saya lah. Dia nak duduk kat kursi merah tu, dia duduk kat bawah, duduk doa. Saya tengok dia pakai baju putih, kepiah putih, tengah-tengah ni ada hijau sikit.
dekat kepiak dia. Jadi kemudian dalam rasa dalam 3-4 hari ataupun seminggu tu lah sebelum kematian dia tu. Kemudian lepas tu memang cerita dia beli barang, kemudian dia accident dia macam terbabas tu, bawa ke rumah, kemudian meninggal lah dalam sehari lepas tu, ataupun dalam tak sampai sehari pun, malam juga rasanya. Kes yang tu berlaku waktu dia tu nak maghrib rasanya, maghrib. Jadi maknanya dia nak kata ingat mati, wallahu alam lah. Kalau dia benar-benar bertaubat ke semua tu, itu rezeki dia yang baik si Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, sama ada saya ataupun tuan-tuan, kita tak tahu ujung kita ni kat mana. Kita tahu ujung kita kat mana. Ada yang kita jumpa orang mati tengah pegang Quran. Masa saya pergi Mesir, saya naik gambar, ada seorang Allah tua sangat, tua, saya rasa dah 90 lah kot, orang pakcik tu, duduk atas kursi ni baca Quran, senyap, pegang macam ni. Ada gambar dalam Facebook saya lah. Saya pergi ke Masjid Hussein di Cairo, pergi saya naik gambar, pakcik ni tua sangat, dia baca Quran, makin senyap, baca Quran, pegang Quran dengan bongkok je. Ya Allah, pakcik ni baca Quran. Jadi maknanya orang yang kita kata diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadilah, dengan pengakhiran yang baik. Dan kita jumpa ramai di kalangan ustaz-ustaz, di kalangan pengajar-pengajar Quran, yang matinya bukan tak semestinya mati depan Quran. Di kalangan kita orang baik tak semestinya mati di tempat yang baik. Kadang-kadang dah mati tak apa-apa, wallahu alam lah. Pengakhiran kita tak tahu. Dan kita pun tak adalah tak minta. Kita pun tak dapat nak tentukan pengakhiran kita tu di mana. Pengakhiran kita tu bagaimana. Kalau kita boleh tentu, senang cerita. Tapi kalau tentu, susah juga kan. Kita tahu mati, saya nak mati 3 hari lagi, susah hati juga, lagi susah hati, lagi susah hati. Tapi itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu minta supaya kita pengakhiran kita adalah akhiran yang membawa kepada kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah, bukan su'ul khatimah, bukan su'ul khatimah. Okay. Seharusnya seorang mukmin ingat kepada kematian, sebab dia akan menyebabkan 6 perkara. Yang pertama, ilmu yang membawa kepada akhirat. Azan tu, azan boleh. Yang kedua, kawan yang membantu melakukan taat kepada Allah Ta'ala dan mencegah daripada maksiat. Orang yang ingat kepada kematian ni, maknanya orang baik, orang yang lembut hatinya, orang yang orang yang cenderung kepada kebaikan. Maka kawan yang Allah Ta'ala akan memberikan dia kawan yang membantu melakukan taat kepada Allah Ta'ala dan mencegah daripada maksiat. Bukan sekadar kawan tuan-tuan, sekadar kawan, kita juga memerlukan kepada pasangan hidup yang membantu. Pasangan hidup yang membantu. Ada lelaki jadi baik, isteri na'udzubillah, tak menyokong suami ke arah baik, na'udzubillah lah. Suaminya alhamdulillah lah, maulah datang. Isterinya, abang tu macam baik sangat, baru dengar, baru datang masjid sekali dua, macam baik. Dia pula kata kat lelaki dah, dia tak support. Allah Akbar, malang lah dia gini dah. Dan kita doa supaya kita dan pasangan hidup kita ni sentiasa tegur menegur, bantu membantu, dan support antara satu sama lain,
dan untuk melakukan perkara yang baik. Dapat kawan ni ialah kan, mungkin dia masih lagi jauh. Yang paling dekat ialah isteri lah, ataupun kalau isteri, suami. Suami pun tak kisah je bini ni buat panggil tak ketahuan, so payah payah mau cakap. Kalau suami okey, isteri tak okey, susah juga. Ataupun kadang suami tak berani nak tegur, susah juga. Suami tak berani nak tegur isteri buat perkara-perkara yang tak ketahuan, dari sudut mulutnya, dari sudut penampilannya, dari sudut pergaulannya. Tak berani nak tegur. Nak suruh pergi buat perkara yang baik pun tak berani. Awak tu macam baik sangat pula. Yalah, kena buah itu dengan isteri sengak sampai sudah. Pergilah dengar kuliah 7 minggu. Tak pernah tak diajak kan. Jadi susah kan. Kuliah kita muslimat kita di surau ni kan banyak kan. Kadang-kadang ada pagi 7 minggu ada, 7 minggu ada tak tahu kan. Online pun ada yang kita boleh menggalakkanlah kan. Yang ketiga ialah mengenal musuhnya dan berhati-hati daripadanya. Berhati-hati daripadanya. Maknanya orang yang ingat mati ni, dia akan mengenali musuh agama. Musuhnya ialah syaitan, musuhnya ialah nafsu, musuhnya adalah perkara yang jahat. Berhati-hati daripadanya. Yang keempat, memerhatikan ayat Allah Ta'ala dan perubahan siang dan malam. Maknanya dia mengambil pengajaran daripada perkara alam sekitar yang berlaku. Tengok berlakunya musibah, tengok berlaku ni, dia mengambil pengajaran. Dan yang kelima ialah baik kepada semua orang supaya tiada musuhnya di akhirat nanti. Dia berbaik, tegur dengan semua orang, berbaik dengan semua orang supaya dia tiada bermusuh dengan siapa-siapa, dan dia baik dan tegur bersapa dengan ramai orang. Dan yang keenam ialah siap menghadapi kematian sebelum tibanya supaya tidak kecewa pada hari akhirat nanti. Jadi 6 perkara ni tuan-tuan yang menjadi faedah ataupun menjadi kelebihan kepada yang mereka yang selalu ingatkan kematian. Apa erti ingatkan kematian? Erti ingat kematian inilah yang pertama, ingatkan dia punya kelemahan diri. Ingat kematian, ingat mati, ingat kelemahan diri. Yang kedua, ingat mati ialah ingat hisab nanti. Kalau buat begini Tuhan nak tanya apa? Kalau buat begini, apa malaikat akan tanya nanti? Apa malaikat akan catat nanti? Ini ingat mati. Kayak ingat mati ni dudukkan tasbih, duduk tak buat apa tak kan? Ingat mati terlibat dengan perniagaan, ingat mati terlibat dengan politik, ingat mati terlibat dengan kehidupan, silakan teruskan. Tapi dan ingat mati itu ialah dengan cara mereka ingatkan amalannya sendiri, kelemahan dirinya sendiri, ingatkan hisab di hadapan Allah Ta'ala nanti, ingatkan catatan malaikat yang mencatat amalan, dan ingatkan kekurangan amalannya dan kelemahan dirinya, dan ingatkan nanti duduk di alam barzakh, duduk seorang-seorang, nak ditemani oleh siapa. Dan insya-Allah kalau ada perkara-perkara ini, maka akan kita mendapat 6 tadilah, ilmu yang membawa kepada ke akhirat, kawan yang membantu, mengenal musuhnya, kita tahu sesiapa yang perlu untuk kita dekati dan sesiapa yang perlu untuk kita jauh, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Tuhan, baik dengan semua orang, dan siap menghadapi mati sebelum tiba masanya. Dan kita khawatir, tuan-tuan yang ya Allah, seperti mana yang disebutkan tadi, orang yang di akhirat nanti akan minta supaya
dikembalikan ke dunia ini, ya, untuk lakukan amalan, dan juga yang kedua dalam ayat yang lain, fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Apa dia nak buat kat dunia? Nak sedekah, nak sedekah. Duduklah, kembalikan aku kejap kat dunia ini. La in akhartani ila la asad, ayat dalam surah Jumaah. Lambatkan sikit ya Allah Taala daripada mati, supaya bila lambatkan sikit ni aku dah lah nak derma. Tak ada dah. Jadi ini yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita beringat dan akhirnya saya sebut sikit daripada menghabiskan perbincangan di sini. Al-ghniyatu fil qana'ah. Dia kata kekayaan itu dalam qana'ah, yakni orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Kekayaan itu terletak apabila rasa cukup pada kita merasa apa yang ada. Yang kedua, as-salamatu fil uzlah. Keselamatan itu apabila kita mengambil sikap menyendiri. Dan yang ketiga ialah kemerdekaan itu. Merdeka itu ketika mana meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat. Bila kita tidak ditunggangi oleh nafsu, kita akan rasa merdeka. Kalau tak, kita akan ikut-ikut. Dan yang ketiga, yang keempat ialah cinta itu dalam meninggalkan keinginan. Bersukacita itu, insyaAllah kita bincang ini. Sedap ayat ini. Sebenarnya cinta ni ialah Nur Hasan Basri tersebut dalam kitab Taurat 5 perkara. Kekayaan itu dalam qanaah, selamat itu dalam menyendiri, merdeka itu dalam meninggalkan syahwat, cinta itu dalam meninggalkan keinginan, bersukacita selama itu kerana sabar yang sesuai, sabar yang sesaat. InsyaAllah kita bincangkan dalam perkara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dalam kita bincangkan tentang bab yang berkaitan dengan tamak dan meninggalkan tamak dan panjang angan. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.